Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan. Sekali lagi bersama saya Nina Rozman. Sudah tentu topik yang akan kami bawakan sempena pasca pilihan raya negeri adalah bercakap mengenai tajuk utama adalah pusat terus peduli, negeri tidak dipinggirkan. Walaupun kita lihat PRN baru saja berlalu, tetapi kita dapat menyaksikan peristiwa penting bagaimanakah proses demokrasi baru-baru ini, dan sudah tentu selepas gelombang drama politik dan juga iaitu demokrasi ini, apa yang harus kita teliti, apa yang harus kita belajar dan bagaimana untuk kita lihat satu asas ataupun aspek penting dalam kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, terutamanya dalam pembangunan ekonomi. Sudah tentu saya akan bawakan tetamu kita iaitu yang berada jauh dari Dubai untuk bawakan kupas lebih lanjut, iaitu Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Ini adalah hari pertama minggu ini untuk kita lihat, mungkin kita boleh cakap sekarang ni tengah pemimpin-pemimpin ataupun figura tengah mengangkat sumpah atas, kita boleh cakap, designation baru mereka. Mungkin doktor boleh kongsikan daripada PRN ini mungkin akan mengakibatkan perubahan signifikan dalam agenda-agenda kerajaan ataupun dasar-dasar sedia ada, ataupun adakah ia akan mempengaruhi serba sedikit penyesuaian terhadap agenda-agenda utama kerajaan. Bagaimana doktor? Baik, Tina, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi kepada seluruh rakyat Malaysia jauh dari Dubai, terus menyokong Awani dan juga terus menyokong membantu memperbaiki keadaan Malaysia. Menjawab persoalan Nina tersebut, ya. Pertamanya penting untuk kita memberi perspektif dari segi sudut ekonomi, pembangunan wilayah ataupun pembangunan konteks Malaysia, pembangunan negeri-negeri yang perlu diberi tumpuan kalau kita ingin mengubah kedudukan Malaysia pada keadaan yang lebih baik. Pada ketika ini, kita tidak nafikan bahawa keadaan yang berlaku di mana wujudnya jurang pembangunan di antara negeri-negeri Sabah, Sarawak, apatah lagi dan dalam lingkungan semenanjung Malaysia pun wujudnya jurang antara pembangunan ekonomi di antara negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Jadi ia berkait, pembangunan ekonomi ini kalau di konteks Malaysia ia berkait rapat dengan kedudukan dalam tadbir urus politik negara kita, ya. Kalau kita sedia maklum bahawa pemerhatian saya memang ini kita tidak dapat nafikan, ini realitinya, ya. Perbezaan politik di peringkat persekutuan dan juga perbezaan politik di peringkat negeri mempengaruhi tadbir urus dan juga corak pembangunan ekonomi di negeri-negeri berkenaan, ya. Tetapi kalau kita fikir dari sudut lain, ya, yang mana kalau kita terjemahkan daripada pilihan raya yang baru-baru ini, 2-3 hari lepas, ya, dan kita dapati bahawa rakyat di negeri tersebut memilih kerajaan yang mereka mahukan. Jadi apakah situ bila mereka tidak memilih parti politik A contohnya, adakah mereka perlu, dan katakan di peringkat federal, di peringkat persekutuan, parti politik B yang memerintah, adakah disebabkan oleh pilihan tersebut kita nak mendiskriminasi ataupun kita nak memangsakan rakyat yang memilih kehendak mereka? Sepatutnya ia tidak berlaku sedemikian, ya. Jadi kita berharap ke depan, yang ahli ekonomi seperti saya berharap adalah wujudnya satu profesionalisme ataupun satu keadaan yang mana tidak kisah kerajaan mana yang memerintah, tetapi kita perlu adil kepada rakyat, kita perlu adil dari segi perspektif pembangunan ekonomi. Ini adalah satu perkara yang mana pada pandangan saya, Nina, ya, ini perkara model ekonomi yang kita perlu lihat, ya. Pada ketika ini model ekonomi kita centralized dan bergantung kepada Putrajaya sebahagian besarnya, dan juga apabila ia bergantung pada Putrajaya, bias ataupun preference ada terhadap negeri-negeri tertentu tidak boleh nak dielakkan. Jadi bergerak ke depan satu model ekonomi yang salah satunya saya jangkakan pada debat yang lepas kita ada membincangkan, tapi tak banyak kita bincangkan pasal dalam debat yang antara Rafizi dan Syahir yang lepas berkenaan dengan model ekonomi ini. Tapi ini adalah salah satu perkara dalam model ekonomi yang kita perlu lihat yang ke depan. Dari pandangan saya, apabila saya melihat sejarah pertumbuhan ekonomi wilayah negeri di Malaysia ini, pada pandangan saya sudah ada satu keperluan untuk kita memberi sedikit
autonomi kepada negeri-negeri ini bagi mereka memilih ataupun mereka melaksanakan dasar-dasar ekonomi di tempat mereka. Kerana kita perlu faham bahawa ekonomi di Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Selangor berbeza antara satu sama lain. Begitu juga di Johor dan negeri-negeri lain. Jadi negeri yang memahami sendiri apakah kekuatan mereka, apakah keunikan, apakah resources ataupun sumber yang mereka ada, bagaimanakah keadaan ekonomi itu perlu ditadbir. Jadi mereka yang mempunyai maklumat yang lebih berbanding dengan maklumat di peringkat persekutuan. Kita sering kali mendengar ahli ekonomi berbicara satu one fits all doesn't work. Maksudnya kat sini satu dasar yang kita nak terpakai kepada semua negeri tidak boleh terpakai dalam konteks ini. Kerana seperti yang saya beritahu tadi, setiap negeri ada keunikan sumber, ada keunikan kekuatan ekonomi mereka dan ada kelebihan masing-masing dan juga ada kelemahan masing-masing. Jadi setiap tu perlu ada perancangan yang berbeza. Jadi kita mengharapkan ke depan, saya mengharapkan ya, kita lupakanlah tentang perbezaan pandangan, perbezaan politik. Kerana rakyat telah memilih, jadi mereka mahukan sedemikian. Jadi adakah kita ingin mendiskriminasikan mereka? Adakah kita ingin memberi penalti kepada mereka? Bagi saya itu tidak boleh. Sebenarnya kita perlu seiring, sama rata dan juga kalau boleh, kalau kita kalau kita berbicara tentang Putrajaya yang mungkin mempunyai keuangan yang terhad untuk bantu negeri-negeri lain, berilah pada autonomi lebih kepada mereka dan memberi autonomi lebih kepada mereka itu sebenarnya baik dari segi perspektif pertumbuhan ekonomi keseluruhan Malaysia ni. Dina. Yes. Seperti yang doktor sendiri cakap bahawa apabila bercakap mengenai nak pastikan keadilan saksama terhadap rakyat dan negeri ini bukan mudah kerana kita harus melihat kepada keupayaan kerajaan itu melaksanakan usahanya termasuk juga dengan keperluan rakyat yang berbeza-beza. Jadi doktor boleh kongsikan apakah area of focus ataupun gabungan inisiatif yang kritikal yang perlu diberi tumpuan dalam pembangunan ekonomi antara kerjasama kerajaan negeri dan juga pusat? Pada pandangan saya, antara perkara utama yang perlu diberi perhatian dalam konteks antara persekutuan dan negeri adalah memberi sedikit autonomi, kelebihan autonomi kepada negeri-negeri ini untuk mentadbir corak ekonomi mereka dari segi pembangunan ekonomi mereka, pelaburan mereka. Saya ambil satu contoh, saya tidak mahu mungkin menyebut nama negeri-negeri mana, tapi pengalaman saya terlibat sedikit beberapa tahun lepas, ia menunjukkan yang mana keadaan politik itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Yang mana dalam negeri ini kita dalam kajian kebolehlaksanaannya telah dilaksanakan untuk mengadakan satu lapangan terbang baharu untuk memperkasa ekonomi aerospace ya, ekonomi ataupun industri aerospace, tapi disebabkan oleh perubahan tampuk kepimpinan di persekutuan menyebabkan perkara ini menjadi retorik dan menjadi isu di antara negeri dan persekutuan. Jadi ini adalah satu contoh yang mana mungkin kita boleh ambil pengajaran dan kita boleh ambil bagaimana yang saya maksudkan tadi, iaitu beri autonomi lebih kepada negeri. Dalam keadaan sekarang ni saya dipahamkan dalam tadbir urus kita dari segi pelaburan. Pelaburan berkait rapat dengan federal ataupun persekutuan. Persekutuan yang mempunyai dari segi tadbir urusnya, peraturannya mempunyai hak untuk menuluskan pelaburan yang masuk daripada luar. Tapi kalau ini dapat dipermudahkan, memberi kuasa autonomi lebih contohnya kepada negeri bagi mereka yang menentukan siapa corak dan juga pelabur dari mana mereka nak dapatkan, Putrajaya hanya memantau, membantu dan memfasilitasikan keadaan tersebut supaya tidak menjadi satu impak yang negatif kepada negeri. Itu adalah yang sangat kita harapkan ya. Di samping itu juga banyak manfaatnya kalau kita lihat ya Nina, kalau diberi autonomi, diberi lebih kelebihan untuk mentadbir negeri bagi kerajaan negeri ini adalah kerana ia akan mewujudkan persaingan yang sihat di antara negeri-negeri lain ya. Jadi ini akan membantu Malaysia untuk kita bertumbuh daripada negeri dalam konsep bottom up bukannya top down. Sekarang ni apa yang berlaku, kita ni banyak
melaksanakan top down approach. So sekarang kita tukar, kita pergi pada bottom up lah, yang mana negeri-negeri ini akan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di Malaysia. Selain pada ketika ini hanya beberapa negeri saja yang ditunjang ekonomi Malaysia. Jadi kita nak ubah keadaan tersebut ya. Dan uniknya lagi ya, Dina, kalau kita beri pilihan yang lebih kepada negeri mentadbir autonomi mereka lebih mentadbir ekonomi, mereka ni dapat melaksanakan polisi eksperimen. Polisi eksperimen ni bermaksud bahawa sesuatu dasar itu mungkin dapat dilaksanakan secara pilotnya di peringkat negeri. Kalau berjaya, maksudnya boleh dilaksanakan di tempat lain ataupun di negeri lain. Mungkin di negeri lain tidak berjaya tapi negeri tersebut berjaya. Inilah yang dimaksudkan dengan polisi eksperimen ni. Jadi kita supaya at the end-nya kita nak mewujudkan satu keadaan yang mana semua negeri ini bertumbuh seiring dan tidak ada yang lagging di belakang. Apabila sekarang ni yang lagging di belakang ni, itu yang menjadi permasalahan. Ya, sekarang memerlukan banyak dana daripada pihak kerajaan persekutuan dan pihak kerajaan persekutuan juga mempunyai had keuangan tertentu. Jadi untuk mengurangkan beban tersebut dan memudahkan bagi menjadikan Malaysia ni sebuah ekonomi yang mampan, pertumbuhan yang serata dari sudut spasialnya ataupun regionalnya, maka sesuatu model baru pertumbuhan ekonomi, model baru kerjasama antara persekutuan dan negeri diperlukan untuk mengorak memastikan Malaysia ke depan lebih mampan. Kalau kita duk guna sekarang ni, kaedah sekarang ni, kita tak ke mana ni nak, kita tidak akan banyak perubahan yang kita akan dapati dalam 5-10 tahun akan datang. Betul, kita tak naklah ambil one step forward lepas tu two step ke belakang kan. Tapi kita tahu juga setiap negeri ini mempunyai rangka, kita boleh cakap outline pembangunan ekonomi yang berbeza-beza mengikut keadaan ekonomi di setiap negeri itu. Jadi bagaimana untuk setiap negeri itu mengenal pasti rangka outline pembangunan ekonomi mereka? Mungkin kita boleh cakap daripada segi peluang pekerjaan, infrastruktur dan juga industri. Yang kita boleh cakap, yang kita boleh kenal pasti daripada yang doktor cakap tadi, bottom up. Daripada bottom hingga ke up, bagaimana? Okey, di peringkat negeri, pengalaman saya mengadakan analisis ekonomi di peringkat negeri dan mengadakan pelan pembangunan negeri di peringkat negeri memang benar sama sekali apa Dina masukkan. Setiap negeri ini mempunyai ekonomi yang berbeza-beza. Kalau kita nak cerita, kalau kita nak generalize ekonomi Negeri Sembilan dengan ekonomi Malaysia, tidak akan jadi, tidak dapat keadaan tersebutnya. Kerana ekonomi, contoh ekonomi Negeri Sembilan mempunyai strength tertentu, kelemahan juga tertentu, perkara-perkara yang nak ditambah baik juga berbeza dengan di peringkat Malaysia secara keseluruhannya. Kalau kita lihat di peringkat contoh mudahnya, kalau di sekat pembangunan negeri ini selalu kita nak kena pasti sektor strategik, sektor mana yang boleh kita bangunkan dan kita pacu dia bagi memacu pertumbuhan ekonomi keseluruhannya. Di Negeri Sembilan sektornya berbeza, key sektornya ataupun sektor strategiknya berbeza berbanding dengan peringkat negeri. Peringkat persekutuan. Jadi ini memerlukan satu keadaan yang mana kalau dari segi perspektif perancangan ekonomi negeri, kerajaan negeri di negeri-negeri di Malaysia ini perlu ada dokumen perancangan pembangunan mereka sendiri bagi setiap negeri. Kalau mereka menggunakan, kita memahami ya rancangan pembangunan Malaysia ni di peringkat federal kita dah ada rancangan Malaysia. So, rancangan Malaysia ni memberi hala tuju keseluruhan dari segi peringkat makro apa yang Malaysia inginkan di masa depan. Tetapi kalau kita ingin menyokong dasar tersebut, dasar dalam rancangan Malaysia tersebut, setiap negeri mempunyai sokongan dan dukungan berbeza-beza. Mungkin negeri Sembilan mereka ada kekuatan di bidang, contohnya di bidang makanan contohnya. Jadi mereka boleh membantu dari industri halal, mungkin industri yang menjadi strategik pada sektor makanan di peringkat negeri, di peringkat Malaysia. Itu yang saya masukkan di sini. Negeri Pahang pula sumbangannya berbeza. Jadi kita perlu kenal pasti keadaan-keadaan yang begitu. Apabila kita kenal pasti kita ada pembangunan di peringkat negeri ini, bagi setiap negeri yang ada ni, ia akan membantu, bagi pandangan saya akan memberi hala tuju pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi negeri ini yang lebih baik. Pemerhatian saya ke atas beberapa negeri yang kami sempat lakukan kajian pada tahun
lepas dan juga awal tahun ini mendapati tidak ada negeri yang ada perancangannya dan ada negeri yang tidak kurang perancangan polisinya ada. Tetapi secara keseluruhannya mereka ini perlu bantu untuk memastikan perancangan pelan ataupun pelan dasar dan pelan tindakan mereka itu adalah bertepatan dengan kehendak keadaan ekonomi negeri tersebut. Jadi ini perlu dibantu oleh Putrajaya ya bagi memastikan setiap negeri ada perjalanan ataupun hala tuju ekonomi dia mereka yang khusus. Jadi sudah tiba masanya, saya ulang lagi sekali Nina, kita perlu ada satu model pembangunan ekonomi wilayah, ekonomi negeri yang baru, yang ada pembaharuan. Tidak lagi boleh menggunakan pendekatan yang seperti mana sekarang ni, top down approach. Kita perlu tukar kepada bottom up approach, kerana ini kalau bottom up approach seperti mana yang dilaksanakan oleh negara-negara lain ya, dan menunjukkan kesan yang sangat baik, Dina. Baik, seperti yang doktor kongsikan bahawa kita memerlukan dasar ataupun polisi yang lebih jelas. Tapi apabila bercakap untuk kita memperkukuhkan atau memperbaikikan tahap pemahaman dasar dan polisi lebih jelas, memerlukan bajet sebenarnya doktor. Tetapi kita nak kenal pasti juga, daripada tadi doktor dah kongsi bagaimana untuk kita kenal pasti setiap aspek dalam pembangunan ekonomi setiap negeri. Tapi selepas ini kita nak beri tumpuan bagaimana untuk kita kenal pasti pengurusan bajet dan juga pengurusan dana yang adil dan saksama antara kerjasama negeri dan pusat. Tapi jangan ke mana-mana doktor, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, kita masih meneruskan perbincangan kita mengenai pasca PRN di mana kita beri tumpuan di antara kerjasama antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Bagaimanakah kedua-dua kerajaan ini dapat memperkukuhkan kerjasama mereka, kolaborasi mereka untuk memberi pembangunan ekonomi yang lebih baik untuk rakyat. Sudah tentu kita masih bersama tetamu kita iaitu Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Doktor, kita sudah masuk kepada separuh kedua untuk perbincangan kita dan sekarang ini kita nak bercakap mengenai bajet. Macam mana kita nak kenal pasti sebenarnya pengurusan bajet dan pengagihan dana yang adil dan sesama tetapi mengikut keperluan setiap negeri di antara kerajaan negeri pusat, dan bagaimana untuk kita menilai ataupun evaluate penyaluran sumber terhadap setiap sektor mahupun projek. Baik, Dina, ada dua perspektif apabila kita bicarakan tentang bajet ni ya. Pertama, kalau kita ambil satu perspektif yang mana katakan bajet ini datang daripada persekutuan, kerajaan persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan ada X amount yang tetap, yang terhad ya. So bagaimana X amount ini untuk diagihkan secara adil di antara negeri-negeri. Baik, keutamaan yang perlu ada kat sini adalah pertama, kita perlu lihat keutamaan dia, kita perlu lihat di sini adalah negeri mana yang perlu kita bantu. Pertama, negeri yang perlu kita bantu kalau kita nak memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang, kita tentukanlah ekonomi negeri mana yang perlu diutamakan. Negeri yang mana yang boleh berdiri sendiri seperti Selangor, mungkin Negeri Sembilan, ya, mungkin kita tidak perlu beri tumpuan yang lebih, tapi kita tumpuan lebih pada negeri-negeri yang mana mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Bila kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi di masa depan ni, salah satu pelaburannya adalah pelaburan infrastruktur. Pelaburan infrastrukturnya termasuklah pelaburan keadaan jalan rayanya, pelaburan ke atas pembinaan bangunan-bangunan contohnya di negeri-negeri berkenaan. Itu perlu ditentukan. Ya, kerana apabila ini dapat ditentukan, kerana ia akan memberi satu pulangan kepada ekonomi dalam jangka masa panjang pada Malaysia, dan ini juga akan banyak mengurangkan masalah urbanisasi dan juga masalah migrasi di Malaysia ni ya. Kerana kita lihat di tumpuan pada ketika ini dari segi regionalnya tumpuannya banyak di Lembah Kelang. Populasi Malaysia ni banyak tumpu di Lembah Kelang. Jadi kalau kita bangunkan wilayah-wilayah lain ataupun negeri lain sebagai hak pembangunan tertentu, jadi kita akan wujudkan di masa depan pengaliran migrasi keluar daripada
kawasan-kawasan ini dan juga ini akan melegakan sedikit tekanan kepada perbandaran, isu-isu berkaitan dengan perbandaran. Kedua adalah kalau kita bajet ni, kalau kita lihat dari perspektif kalau kita ada ruang untuk dapatkan pelabur daripada luar. Jadi kalau kita boleh dapat pelaburan daripada luar, iaitu maksudnya kat sini adalah pihak luar yang memberi ataupun yang mendanai pembangunan ekonomi di negeri-negeri di Malaysia. Jadi ini bagi saya ini satu perkara yang baik, jadi perlu digalakkan. Dan apabila perlu digalakkan, maka itu yang saya maksudkan tadi. Autonomi kepada negeri perlulah dalam konteks ini supaya mereka boleh tentukan pelabur daripada mana yang ingin mereka bawa, pelaburan bagaimanakah yang ingin mereka bentuk di negeri berkenaan. Pada ketika ini saya difahamkan dan sepengetahuan saya, bila bicara tentang aspek pelaburan ini, dia akan pergi kepada federal, dia akan pergi kepada persekutuan. Ini satu perkara yang perlu ditambah baik pada pandangan saya dan perlu dilihat, diperbaiki supaya lebih beri autonomi kepada negeri untuk menentukan tuju pelaburan mereka. Banyak negara-negara, contoh negara-negara di luar, Lina, kalau boleh saya ceritakan kat sini, yang mengamalkan apa yang autonomi yang saya maksudkan tadi. Satunya Jerman. Jerman sangat baik dalam dalam mengaturkan pelaburan dan juga regional policy untuk region ataupun state di bawahnya. Kalau saya boleh kongsi di Dubai, contohnya saya di UAE sekarang, di Dubai mereka ada polis mereka sendiri, polis Dubai, mereka ada road transport authority mereka sendiri seperti JPJ yang beroperasi di Dubai saja, dan polis di Abu Dhabi polisnya lain, uniformnya lain, mereka mempunyai kuasa yang lain, kadar denda mereka pun berbeza. Jadi corak pelaburan di Dubai juga ditentukan oleh kerajaan Dubai itu sendiri. Jadi ini satu contoh yang sangat baik. Konsep federalism yang bagi pandangan saya yang memberi autonomi kepada negeri ataupun wilayah ini membolehkan mereka menentukan corak pembangunan dan juga corak ekonomi yang mereka inginkan bagi negeri berkenaan. Ya, ini satu keadaan yang baik, Nina. Jadi kalau kita dah beri autonomi itu mungkin lebih mudah dan save time lah seperti yang doktor kongsikan. Tetapi ada macam mana kita nak determine spesifik target ni, atau kita boleh guna certain KPI yang boleh diguna pakai dalam setiap inisiatif pembangunan ekonomi terutamanya? Kalau dari sudut KPI ini, ia lebih terarah kepada kehendak ekonomi negeri itu sendiri. Ya. Kalau KPI, kalau kita bandingkan KPI di Selangor berbeza dengan KPI di Negeri Sembilan, di Kelantan contohnya. Kalau KPI di Selangor lebih kepada KPI untuk memastikan pertumbuhan yang mampan. Pertumbuhan yang mampan dari sudut sosialnya, dari sudut ekonominya, juga pembangunan dari segi alam sekitarnya. Di Negeri Sembilan di Kelantan KPI-nya lebih kepada untuk bagaimana untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, menggalakkan pembangunan fizikal. Itu KPI yang berbeza. Dari dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang hubungan antara negeri dan federal ataupun persekutuan, persekutuan perlu memainkan lebih pada melihat kepada koordinasi dan juga mengukuhkan hubungan antara negeri dan juga persekutuan. KPI ini maksudnya Putrajaya boleh melihat KPI negeri-negeri ini, dan bersama kalau KPI ini tidak dicapai, mungkin boleh berbincang dengan kerajaan negeri apa yang perlu ditambah baik, apa perlu sokongan dan dukungan yang diperlukan di peringkat persekutuan, dan juga jika perlu ada pembaharuan peraturan yang memberi lebih flexibility, yang memberi lebih kepada permekasaan ekonomi negeri. Jika itu perlu, maka kita perlu lakukan, Lina. Sekarang ni peraturan kita lebih kepada peraturan yang memberi kuasa penuh kepada persekutuan, kecuali pada pandangan saya yang saya tahu, maklumat saya yang terakhir ini, kecuali Sabah dan Sarawak, kerana mereka mempunyai peraturan mereka sendiri, dan tak maksudnya kat sini adalah segala dasar yang dibuat di Semenanjung tak semestinya akan terpakai di Sabah dan Sarawak. Doktor, kita tahu 6 negeri ini baru saja memilih, tapi kebanyakan masalah ataupun cabaran realiti di setiap 6 negeri ataupun maupun negeri-negeri lain bukanlah baru, sudah agak lama.
Jadi mungkin untuk soalan terakhir saya, Doktor boleh kongsikan apakah harapan Doktor untuk Malaysia dapat kukuhkan lagi kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk menggalakkan lagi pertumbuhan pembangunan ekonomi yang kita boleh cakap jangka panjang? Saya melihatkan satu model kerjasama baru antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dilaksanakan. Pada ketika ini kalau kita lihat sejarahnya pada tempoh-tempoh yang lalu, kita dapat lihat, saya rasa bukan saja ahli ekonomi, orang biasa pun dapat lihat kedudukannya, yang mana kalau negeri ini diperintah oleh parti A dan persekutuan diperintah oleh parti B, maka keadaannya akan menjadi lebih rumit dan selalunya pembangunan di negeri A ini oleh kerajaan A ini akan lebih perlahan dan ada banyak kekangannya. Isu royalty adalah salah satu isu kalau kita boleh bagi contoh dekat sini ya. Jadi bergerak ke depan Nina, rakyat telah memilih di negeri itu. Jadi kita perlu hormati pemilihan mereka seperti mana itulah konsep demokrasi yang kita war-warkan dan kita pertahankan. Jadi takkan kita nak beri penalti kepada mereka, takkan kita nak mendiskriminasikan mereka. Mereka telah memilih, terus tidak menjadi masalah. Itu pilihan mereka. Jadi persekutuan kena sokong, bagi dukungan yang sama rata. Jadi ini memerlukan satu model baru. Model baru yang mana bagi pandangan saya Nina, kita perlu bergerak. Kita dah tak boleh ikut model lama dah. Model lama hubungan federal dengan state sekarang ni perlu diubah. Maksudnya antara bidang keutamaan yang perlu ditambah baik adalah memberi sedikit ataupun melihat kembali flexibility, autonomi kepada kerajaan negeri bagi mereka menentukan corak pembangunan dan menentukan arah pertumbuhan ekonomi mereka. Federal membantu menjadi koordinasi dan memberi khidmat nasihat kepada negeri, memastikan mereka tidak mempunyai pertumbuhan yang dapat menyokong keseluruhan aspirasi negara. Dan itu yang kita mahukan. Contoh yang paling mudah kalau kita yang kenapa model ini perlu diubah Nina, kita dah lihat pelaburan terikat kepada kerajaan persekutuan. Jadi susah untuk kerajaan negeri untuk melaksanakan membawa masuk pelaburan mereka. Kalau mereka bawa masuk pelaburan A contohnya ya, pelaburan A ini mungkin menghadapi masalah kerana memerlu dapat pengesahan, memerlu dapat daripada buy-in daripada kerajaan persekutuan. Jadi negara ini bagi saya tidak baik untuk Malaysia. Betul, dengan melibatkan diri dalam kerjasama yang berkesan dan juga bersatu padu, kita mungkin insya-Allah dapat melihat Malaysia mampu merealisasikan ekonomi yang kita boleh cakap ekonomi yang berkembang maju dan dirasai oleh setiap rakyat di seluruh negara. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang terus menyokong Malaysia dari Dubai, iaitu Ketua Ekonomi Buruh Kementerian Sumber Manusia dan Emeritus UAE Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.